pergi kuantiti ribu pula. Ni. Okey, kuantiti ribu bentuk dia. Okey, lihat pula cara nak tulis dalam bentuk perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai murid-murid semua, apa khabar? Baik, bersama Cikgu Ayu dalam channel Ayu Mas pada hari ini untuk belajar apa? Belajar mata pelajaran matematik tahun 4. Okay. Kali ini masih berada dalam tajuk yang sama iaitu unit 1 nombor. Tapi ini adalah bahagian yang kedua. Untuk tajuk nombor yang lepas, kita telah belajar menamakan nombor. Betul tak? Kita belajar menamakan nombor, sebut nombor dan tulis nombor dalam perkataan dan nombor. Okey, pada kali ini kita akan belajar tentang menentukan nilai nombor dengan kuantiti. Dengan kuantiti lah. Ada nilai nombor, kuantiti dia banyak mana. Okey, objektif pada hari ini, yang pertama, cikgu harap murid-murid boleh menamakan nombor dengan betul. Dan yang kedua, diharap bila kita belajar ni, murid-murid pun boleh menentukan nilai nombor dengan kuantiti yang betul. Untuk itu, tanpa melengahkan masa lagi, okey, mari kita nak mulakan belajar ni. Tapi cikgu nak semua murid-murid berikan tumpuan dan fokus sepanjang sesi pembelajaran ini. Okey, untuk itu, jom kita mulakan. Okey, baik. Yang pertama sekali, cikgu akan perkenalkan. Nak perkenalkan ni, macam nak memperkenalkan orang je. Tak, cikgu akan memperkenalkan kuantiti mengikut nilai. Sah, puluh, ratus, ribu. Banyak tak? Okey. Cikgu akan perkenalkan kuantiti yang pertama iaitu sah. Okey, kita ambil contoh kat sini kotak. Nilai sah ni kotak dia kecil je, satu. Ni nilai sah. Cikgu pun colourkan kotak warna kuning nak bagi kamu ingat kuning ni sah. Okey. Untuk puluh pula kuantiti dia macam ni. Dari kotak sah yang kita susun 1, 2, 3 sampailah 10, akan terhasillah kotak yang mempunyai kuantiti puluh. Satu baris tu 10. Okey, ada 10 kotak kecil yang disusun jadilah nilai nombor ataupun kuantiti puluh. Seterusnya, cikgu perkenalkan kuantiti untuk ratus. Kat sini kotak yang puluh ni, yang panjang-panjang ni, nilai puluh-puluh ni, kita akan susun sampai jadi 100. Jadi kuantiti setiap kotak besar segi empat sama yang mempunyai kotak kecil-kecil ni mempunyai nilai kuantiti kotak kecil sebanyak 100. Okey, selepas 100 kita pergi kuantiti ribu pula. Ni. Okey, kuantiti ribu bentuk dia macam ni. Okey, macam mana boleh dapat macam ni? Bila dah ratus tu, segi empat sama tu, kita susun kotak yang kecil-kecil tu. Jadilah nilai ribu pula. Kuantiti dia ribu. Banyak kan kotak kecil-kecil tu? 1000. Ataupun ribu lah, nilai dia ribu. Dalam satu kotak 3D ni, nilai kotak kecil tu adalah 1000. Baik murid-murid, kita dah belajar, cikgu dah perkenalkan macam mana bentuk kuantiti ikut sah, puluh, ratus, ribu tadi. Sekarang kita nak belajar nilai nombor untuk sah. Okey, boleh tak murid-murid sebut nombor sama-sama dengan cikgu? Okey, kita mulakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Okey, bagus. Okey, sampai 9 ni kita berhenti dulu sebab 1 sampai 9 nilai ataupun kuantiti sah. Nilai dia sah. Okey, 1 sampai 9. Nampak tak kotak kecil? Ni yang 1, 1, 1, 1 ni sah kan? 1, 1, 1, 1 kita susun 9 kotak. Sekarang kita nak masuk kotak seterusnya. Kamu kena perhatikan je kotak seterusnya. Kita masukkan satu lagi kotak. Jadi dah 10 kotak. Bila 10 kotak, kita akan ubah bentuk kuantiti puluh. Dalam kuantiti puluh, kita akan susun kotak panjang ni. Susun jadi kotak panjang yang warna merah. Ini kuantiti puluh. Okey. Betul tak 10 ni? Tak percaya, kita kira sama-sama semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percaya tak cakap cikgu? Cikgu cakap betul lah. Cikgu mana ada tipu. Kotak yang kita susun ni, yang warna merah ni, nilai dia 10. Kuantiti dia 10. Jadi untuk pengiraan 10 kita akan guna bentuk ni lah. Okey, boleh. Untuk sah kita guna bentuk yang kuning, kotak kecil kuning tu. Untuk kuantiti 10 kita guna kotak yang panjang ni. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula kuantiti untuk 10. Okey, ini nilai ataupun kuantiti 10. Okey, cikgu nak kamu kira sama-sama dengan cikgu juga. Sebut nombor sama-sama. Okey, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okey, sampai 90 kita stop. 90. Dari 10 sampai 90 adalah kuantiti puluh. Selepas 90 apa? Apa? 10 puluh? Tak ada, bukan. Lepas 90 kita sebut apa? Tengok ni. 100 ataupun 100. Bila 100, kita akan tukar bentuk. Jadi segi empat sama. Okey, melibatkan kotak kecil-kecil, kuantiti kotak kecil-kecil tu sebanyak 100. Jadi ini nilai dia ataupun kuantiti ratus. Tak percaya lagi? Okey, kalau tak percaya kita kira sama-sama. Kira semula, kuat sikit sama-sama cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Betul lah cikgu cakap. Kotak kecil yang dah tukar jadi warna putih ni, dia jadi kotak segi empat sama besar ni. Dia dah dapat kuantiti untuk ratus. Okey, untuk 100. Kita dah selesai. Cikgu perkenalkan kuantiti dalam bentuk puluh. Sekarang kita nak masuk dalam bentuk ratus pula. Kuantiti bentuk ratus. Macam mana? Okey, jom kita tengok. Okey, ini nilai nombor ratus. Ratus. Sama macam tadi, kamu kena sama-sama kira dengan cikgu. Hitunglah, hitung apa yang cikgu nak tunjuk kat sini. Kuat-kuat sikit. Ikut cikgu ya. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Okey, sama je. Sampai nombor 9 je kita stop. Sebab bila dah naik lepas nombor 9, dia dah ubah lagi dia punya nilai. Okey, jadi sekarang ni 100 sampai 900 adalah kuantiti untuk ratus. Okey,
Kalau lepas 900 apa? 1000. 1000. Tak ada orang sebut 1000 tau. Salah. No. Okey, lepas 900 kita akan sebut 1000 ataupun 1000. Bentuk dia, bentuk kuantiti pun dah berubah. Kita akan tukar bentuk jadi bentuk besar ni. Kotak besar. Kan? Kuantiti kotak-kotak kecil yang SAR tadi tu, yang warna kuning tu. Susun. Dekat kotak biru besar ni, nilai ataupun kuantiti dia adalah 1000 kotak kecil. Ada 1000 kuantiti dia. Okey, tak percaya juga. Okey, jom kita kira semula. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Betul lah, kotak besar ni yang warna biru ni dia dah kuantiti dia dah menjadi 1000. Okey, boleh kan? Senang je ni. Kamu kena ingat bentuk kuantiti SAR kotak kecil warna kuning tadi. Okey, kuantiti untuk puluh, kotak yang dah tukar memanjang tu warna merah, tu kuantiti puluh. Kemudian tukar pula jadi kuantiti yang lebih besar, iaitu ratus. Bila ratus dah jadi kotak putih ni, yang berwarna putih. Ada kuantiti kotak kecil tu ada 100 dalam setiap segi empat sama. Okey, bila dah ratus ni kita susun lagi sampailah jadi kotak warna biru ni kuantiti dia 1000. Okey, boleh? Kalau boleh. Okey, lepas ni kita akan buat latihan bersama-sama. Cikgu nak kamu sebutlah kalau kamu tahu, betul tak? Okey, untuk itu kita tengok latihan seterusnya. Seterusnya, kita akan buat latihan bersama-sama. Okey, kita akan lihat beberapa contoh bagaimana menentukan nilai nombor dengan kuantiti yang betul. Okey, kita lihat contoh yang pertama terlebih dahulu. Okey, lihat di sini ada kuantiti kotak tu berbeza-beza ya. Ada kuantiti dalam puluh, kuantiti dalam ratus dan dalam SAR. Okey, yang kuning tu SAR, merah panjang tu kuantiti puluh dan yang putih tu kuantiti ratus. Okey, macam mana nak kira? Okey, mula-mula teknik cikgu nak ajar kamu kira untuk kuantiti nilai nombor besar dulu, iaitu kat sini ada ratus. Okey, kita kira 100, 200. Jadi kuantiti untuk ratus adalah 200. Okey, kita lihat pula kuantiti yang kedua untuk puluh. Ada berapa puluh kat sini? 10, 20, 30 dan 40. Kuantiti untuk puluh ada 40. Okey, seterusnya yang terakhir kita tengok ada berapa kuantiti untuk SAR. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 kuantiti untuk SAR. Okey, jadi nak sebut yang mana dulu? Sebut 200 dululah. 245. Macam mana nak tulis? Macam mana nak tulis dalam bentuk nombor? Kita tengok. Okey, tengok kotak biru ni. Ada 2, 4, 5. Betul tak? Sebab ada 200. Jadi tulis nombor 2 untuk ratus. Ada 40, tulis nombor 4 untuk puluh. Dan SAR ada 5, tulis nombor 5. Okey, lihat pula cara nak tulis dalam bentuk perkataan. Okey, start dari 2, nombor 2 ni, 200, tulis 200. Tengok yang warna putih ni kan, tulisan berwarna putih.
Kemudian untuk puluh, tengok tulisan yang berwarna merah. 40 dan diikuti dengan nombor dengan tulisan perkataan 5 untuk SAR. Jadi 245. Baik, seterusnya mari kita lihat contoh yang kedua. Okey. Kita kena kira lah. Kita kena kira ada berapa kuantiti untuk nilai ratus, ada berapa kuantiti untuk nilai puluh dan kuantiti untuk SAR pula ada berapa. Okey, macam cikgu ajar tadi tekniknya, kamu kira dulu kuantiti nilai yang besar dulu ni. Ada ratus kan? Okey, kita kira sama-sama. 100, 200 dan 300. Ada 300 kuantiti untuk ratus. Ada 3. 300. Kemudian kira pula. 10, 20. Ada 20 untuk kuantiti puluh. Ada 20. Okey, seterusnya kita kira untuk SAR pula. 1, 2, 3. Ada 3. Jadi kita akan sebut nombor ni berapa, bilangan kuantiti ni ada berapa. Sebut dulu 300. Nilai yang besar dulu. 323. Macam mana nak tulis? Kita akan tulis nombor nilai yang besar dulu, iaitu ratus. Ratus 3. Jadi kena tulis nombor 3. Lepas tu puluh pula. Tengok dekat kotak biru ni. Macam mana nak tulis nombor tu? Tulis 3 dulu sebab 300. Diikuti dengan nombor puluh, 20 dan nombor SAR iaitu 3. Jadi 323. 323. Macam mana pula nak tulis dalam bentuk perkataan? Okey, lihat ni. 3 ni ratus. Jadi 300. 2 ni puluh. 20 yang warna merah. Lepas tu yang warna kuning ni SAR. 3. Jadi 323. Okey. Seterusnya mari kita lihat contoh yang ketiga. Ada kuantiti ratus dan puluh saja kan? Tak ada SAR kan? SAR tak ada kan? Okey, jadi kita kira ada berapa kuantiti ratus. 100. Ada 100 je. Okey. Seterusnya kita kira kuantiti untuk puluh. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan 90. Kuantiti puluh ada 90. SAR tak ada. Jadi tak payah kira. Okey, macam mana nak sebut nombor ni? Nak sebut kuantiti ni ada berapa? Macam mana? Okey, kita sebut dulu ratus ada berapa? 100. Sebut pula puluh, 90. Jadi 190. Macam mana nak tulis? Cikgu kata kalau nilai tu tak ada, macam kat sini SAR tak ada, kita tulis kosong ataupun sifar. Tak payah tulis. Kita tulis sifar saja sebab dia tak ada nilai. Jadi nak tulis nombor dalam bentuk nombor, tengok ni. Okay, tengok kotak biru ni. Mula-mula tulis 100. 1 untuk ratus. Lepas tu dekat puluh yang warna merah kita tulis 9 sebab 90. Dan dekat bahagian SAR ni yang warna kuning tak ada nilai, kita tulis sifar ataupun kosong. Jadi sebut dia 190. Tengok pula cara tulis dalam perkataan. 190 sahaja. SAR tak ada. Tak ada, tak payah tulis. Okey. 190.
Baik, seterusnya kita lihat contoh yang keempat. Okey. Tengok kat dalam dalam skrin kamu ni, nilai kuantiti untuk ratus ada tak? Ada. Kuantiti untuk puluh, puluh warna merah ada tak? Tak ada. Tak ada. Untuk sah warna kuning ada kan? Yang satu-satu kotak satu-satu tu. Itu kuantiti untuk sah. Okey. Ada ke tak ada kita kena kira juga. Jom kira sama-sama. Kita kira dulu kuantiti untuk nilai besar. Iaitu ratus. 100, 200, 300, 400 dan 500. Jadi kuantiti untuk ratus ada 500. Okey, ratus lepas ratus puluh. Ada puluh tak? Tak ada. Kalau tak ada puluh, tak payah kira lah. Nak kira apa sebab tak ada kan? Okey. Kita terus lompat untuk kuantiti sah ni. Yang kotak satu-satu ni ada berapa kuantiti untuk sah? Okey, kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ada 7 kuantiti untuk nilai sah. Okey, macam mana nak sebut? Cikgu kata sebut dulu nombor nilai kuantiti yang besar dulu. Iaitu ratus. Ada 500. Sebut dulu. 500. 10 tak ada. Tak payah sebut. 500 terus pergi dekat sah. 500 tu 7. Betul dah tu. Dah betul dah tu awak sebut 507. Memang puluh tak ada sebab tak ada nilai puluh, nilai kuantiti puluh dekat dalam contoh 4 ni. Okey, macam mana nak tulis dalam bentuk nombor? Kita tengok. Okey, 500 ni kena tulis 500. 5, nombor 5 terlebih dahulu. Lepas tu puluh tak ada. Cikgu kata kalau nilai tu tak ada, jadi kita just tulis kosong ataupun sifar. Sebab tak ada. Dekat bahagian puluh tu kita tulis sifar ataupun kosong. Kemudian terus tulis ke bahagian, lepas tulis sifar tu terus tulis untuk nombor sah. Nilai dia ada berapa? 7. Jadi 507. 507. Okey. Macam mana cara ataupun macam mana nak tulis nombor ni dalam bentuk perkataan? Kita tengok. Okey. Bila kita sebut 5 tu 500, tulis 500. Untuk puluh tak ada, jadi tak payah tulis. Nampak warna merah tak ada kan? Ada warna putih dengan warna kuning sahaja. Kemudian 7. 507 saja. Senang kan? Jangan pening-pening. Kalau kosong, ada kosong macam tu tak payah sebut. Tak payah sebut dan tak payah tulis dalam perkataan. Tulis saja 507. Okey. Okey, untuk contoh yang kelima, lihat kuantiti nombor ataupun kuantiti kotak-kotak ni dekat dalam skrin. Dekat dalam skrin kamu ni kan. Okey. Ada nilai ratus. Kuantiti untuk ratus ada kan? Kuantiti ratus yang warna putih tu. Lepas tu ada kuantiti untuk puluh dan kuantiti untuk sah yang satu-satu. Okey. Kita kira dulu untuk kuantiti yang besar dulu iaitu ratus. Ada berapa kuantiti ratus? Okey. 100, 200. Jadi ada 200. Okey, kemudian kita kira pula kuantiti puluh. Ada berapa tu kuantiti puluh? 10. Ada satu je. Jadi 10. Kemudian ada berapa kuantiti untuk sah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8.
ada 8 kuantiti untuk SAR. Okey, jadi kita sebut. Lepas kita kira, kita kena sebut. Okey, sebut dulu kuantiti yang besar ni ada 200. 10 ke? 108. Tak, cikgu kata yang ni case special tu. Kalau ada 10 ni, 10 ni, 1 ni, kita tak sebut 10. Kita sebut, okay, 10 ni kita tambahkan dengan SAR ni. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Kita sebut sekali untuk 10 dengan SAR ni, jadi 18. Jadi 218. Okey, tulis dalam bentuk nombor macam mana? Nak tulis nombor ni kita tengok boleh. 200 tulis kat 2. 1 ni, 10 ni tulis 1 dekat 10. 8 ni SAR tulis dekat SAR. Tapi bila kita sebut, yang special ni, cikgu colourkan warna pink. Kita akan sebut 218. Kita akan sebut sekali. Kita tak sebut 218. Tak. Kita akan sebut 218. Okey. Ni special case ni awak kena ingat kat kepala. Okey. Cara tulis 218. Okey. Kalau dia suruh, kalau soalan tu minta kamu just tulis dalam bentuk nombor, kamu bolehlah tulis nombor 218 sebab tak kena sebut. Tak kena sebut ataupun tak kena tulis dalam perkataan. Tapi bila kamu kena tulis dalam bentuk perkataan ataupun kamu kena sebut 218. Okey, faham tak? Ada pening sikit tak? Jangan pening. Ingat je kat kepala. Kalau nombor 11, 12, 13, 14 sampai 19. Sampai 19 ni, kita akan sebut sekali untuk nilai 10 dan SAR. Jadi belas. 18, 12, 15. Tak ada sebutan 10, 8. 10, 2. Tak ada. 10, 2 tu 12 terus. Kalau 10, 8 tu tak ada sebut 10, 8. 18. Okey. Okey, boleh ya? Murid-murid yang cikgu sayangi semuanya. Tak sangka pejam celik. Ada ke kita pejam celik? Tak ada. Kita buka mata je kan. Tak sangka kita dah sampai ke penghujung sesi pembelajaran. Okey, sebelum kita akhiri sesi ni, cikgu nak buat sedikit refleksi. Maksud refleksi ni cikgu nak tanya semula. Okey, yang pertama, adakah murid-murid boleh menambahkan nombor dengan betul? Kalau nampak nombor tadi, boleh tak murid-murid sebut nombor apa? Kalau boleh, bagus. Tercapai satu objektif hari ini. Untuk yang kedua, adakah murid-murid boleh menilai nombor dengan kuantiti yang betul? Dalam latihan tadi yang kita buat tu, murid-murid boleh tak? Okey, kalau untuk yang ratus tu, kuantiti ratus, kamu kira 100, 200, 300, sampailah sampai bilangan ratus tu habis. Kamu boleh kira tak? Kalau boleh, bagus. Seterusnya untuk nombor puluh, untuk nombor SAR, kuantiti puluh, kuantiti SAR. Jadi kamu boleh tentukan tak nilai dia. Kalau cikgu bagi ratus, ada 2 keping ratus tu. Untuk nilai kuantiti puluh pula, cikgu bagi 3. Kamu tahu itu 30. Dan kalau ada kotak kecil yang warna kuning tu, yang SAR tu, cikgu bagi 5 kotak. Kamu boleh tahu itu adalah 5 kotak. Kalau kamu tahu, maksudnya kamu telah capai objektif hari ini. Okey, cikgu ucapkan tahniah. Tapi kalau cikgu tanya tadi masa dekat latihan pengukuhan tadi, kamu masih tak tahu sama-sama, kamu perlukan lebih usaha. Jangan berputus asa. Tak apa, kita belajar perlahan-perlahan. Okey, murid-murid boleh dapatkan sumber di luar sana ataupun guru-guru lain akan bagi latihan pengukuhan berdasarkan tajuk yang kita pelajari tadi, untuk kamu lebih tahulah macam mana bila dapat soalan macam ni kamu boleh jawab. Okey,
Jangan putus asa tau. Okey, untuk itu cikgu ucapkan terima kasih kerana menonton sesi pembelajaran kali ini. Okey, semoga kita berjumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Okey, Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa subscribe channel Ayumas dan tekan butang lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terkini. Like dan share. Boleh juga komen di bawah untuk penambahbaikan pembelajaran yang akan datang. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.